Um, Hari ini saya terbaca beberapa sokol analisa yang mengatakan bahawa logo itu bukanlah satu jadi faktor yang sangat besar dalam kekalahan kita. Dia kata logo ini adalah faktor, tetapi bukanlah faktor yang paling besar. Dia kata dia ada faktor lain yang lebih besar. Saya disagree, tuan-tuan. Saya kata logo adalah faktor yang paling besar kenapa kita kalah. Logo adalah faktor yang paling besar kenapa kita kalah. Dan kalau sekiranya kita masih lagi nak menggunakan logo harapan dalam PRU yang akan datang ini, percayalah, saya ulang balik, percayalah bahawa kita akan dapat keputusan yang sama sebagaimana PRN Negeri Melaka ini. Ada yang kata, dia bukan masalah logo, dia kata. Tengok, bersatu tu. Dia kata PN tu orang tak kenal pun Perikatan Nasional, tapi dia menang juga 2 kerusi. Siapa kata orang tak kenal Perikatan Nasional? Sebab dia adalah kerajaan. Suka atau tidak orang kenal dia. Tetapi harapan, Pakatan Harapan, kita pernah jadi kerajaan, tetapi kita tak pernah bertanding menggunakan logo harapan. Dan yang menariknya, logo warna merah kita tak ada beza dengan UMNO. Tak ada beza dengan UMNO, tuan-tuan. Apa beza kita dengan UMNO? Tak ada beza. Jadi keunikan logo kita, iaitu merah biru muda itu tak terserlah di dalam pilihan raya. Sedangkan kalau kita tengok, tak ada lagi, tak tahulah, setahu saya tak ada lagi parti yang menggunakan logo biru muda. Biru tua adalah, biru sedang-sedang adalah, tetapi biru muda tu tak ada. Dalam keadaan biru muda tu tak ada. Jadi kenapa saya kata logo ini sangat penting? Logo ini sangat penting. Logo adalah pengenalan, tuan-tuan. Katakanlah 20,000 pengundi, katalah dekat Don Kuah ni kita ada 20,000 pengundi. Bukan 20,000 tu akan kenal bakal calon. Bukan 20,000 tu kenal calon. Tetapi kita katalah daripada 20,000 kita kena menang. Nak menang kita kena ada 10,000 campur 1. Say katakanlah 5,000 kenal calon, 5,000 kenal pun logo, 5,000 kenal logo, Parti Keadilan PKR punya logo. Sekurang-kurangnya 5,000 campur 1 tu kenal logo, kita boleh menang. Bayangkan logo pun orang tak kenal. Kita bukan, bila kita kata kita nak pakai harapan, tuan-tuan, kita nak pakai harapan dalam pilihan raya Negeri Melaka tu beberapa hari, saya rasa seminggu sebelum pilihan raya itu baru kita kata kita nak pakai harapan. Kita tak buat decision, keputusan itu kita tak buat. Dan yang paling utamanya, tuan-tuan, macam saya kata, keputusan itu kita tak buat. Pembahagian kerusi pun kita lengah-lengahkan. Kerusi bersatu yang kita nak bagi-bagi, kita lengah-lengahkan. Siapa dapat kerusi yang mana? Itu yang kedua. Malam tadi saya lupa juga sebut logo tu satu. Hari ini Khalid Samad dia kata dia tak mengaku. Bukan sebab pengkhianat kita kalah, dia kata. Bukan sebab pengkhianat kita kalah. Bukan sebab Idris Harun, bukan sebab Nur Azman kita kalah. Bagi saya, dua-dua ni karier politik mereka dah habis lah. Dah habis setakat tu saja. Dia kata bukan sebab itu. Saya kata macam ni, ada sebelum pilihan raya hari tu, ada kawan saya kata, kita, apa salahnya kita bawa Idris Harun masuk Iswadi? Idris Harun, minta maaf Idris Harun, ini bukan personal attack against you. Saya tak ada masalah dengan Idris Harun. Tetapi ini tactical. Saya kata, kenapa? Apa salahnya kita bawa Idris Harun? Entah-entah mungkin orang UMNO akan menyokong kita. Dia kata macam tu. Saya tanya dia satu soalan. Masa Idris Harun lompat dekat kita, berapa ribu orang UMNO yang ikut dia? Itu soalan saya. Berapa ribu orang UMNO yang ikut dia lompat dengan parti kita? Soalan saya. Tak ada. Setahu saya tak ada. Malah bilik gerakan yang digunakan tu adalah bilik gerakan Dr. Ahmad, di mana Dr. Ahmad yang sepatutnya jadi calon dekat Azhar dah bersedia dengan bilik gerakan, dah bersedia dengan jentera. Dia gunakan segala ketumbukan dan kekuatan jentera PKR untuk membantu dia di Azhar. Again, saya kata saya tak ada masalah peribadi dengan Idris Harun. Ini masalah taktikal. Masalah taktikal kita. Kalau sekiranya dia ada kekuatan, kenapa tak guna kekuatan dia, jentera dia, dana dia, apa saja untuk nak memerangi, untuk nak menghadapi pilihan raya pada waktu itu? Jadi menunjukkan, tuan-tuan, kekuatan itu tidak ada. Kekuatan itu tidak ada. Itu yang pertama. Ulasan tambahan sedikit daripada semalam ni saya lupa.
Kedua, kebersediaan kita menghadapi PRN ini dalam keadaan norma baru. Kebersediaan kita menghadapi PRN ini dalam keadaan norma baru. Apa yang Norman tulis dalam artikel dia tentang Samsul Iskandar itu adalah betul. Again, saya tak ada masalah dengan Samsul Iskandar secara peribadi. Ini bukan attack against personal, tetapi saya kata ini taktikal. Sepatutnya Samsul tak perlu bertanding PRN Negeri Melaka ni. Kenapa dia kata tak perlu tanding? Betul, saya setuju dengan Roman. Dia kata bahawa dia ni ketua penerangan pusat. Sepatutnya segala kekuatan penerangan itu digunakan membantu calon-calon yang lain. Bukannya kita guna Iswardi Morni, bukannya kita guna Studio Dahsyat, bukan kita guna kita budak Ampang. Boleh guna, tetapi itu semua sepatutnya hanyalah orang kata apa, suplemen. Tetapi main kita, Samsul sepatutnya fokus kepada bagaimana nak menaikkan calon-calon ini. Dan benda itu sepatutnya kita sudah bersedia. Sedangkan kita tahu kita akan menghadapi norma baru. Kita dah ada persediaan kita, kita dah ada kekuatan kita. Itu yang kedua. Ketiga, dana kepada calon-calon itu adalah terlalu sedikit. Saya malas nak sebut berapa lah, tetapi dana itu setelah saya kaji, saya rasa dana itu terlalu sedikit. Dengan norma baru tak perlulah kita dana terlalu banyak. Itu kita silap. Saya tak katalah dana tu kita kena bagi 10 juta seorang calon, tak ada lah. Tetapi janganlah dalam jumlah yang terlalu sedikit. Banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya kalau dana itu cukup. Kalau dana itu cukup. Tetapi yang paling utama, saya kesian dengan so-called pengkaji-pengkaji dan juga peramal-peramal yang salah dalam meramalkan. Dia siap kata kawasan putih, dia bahagikan kawasan putih, putih kelabu, kelabu hitam, hitam. Putih ni 3, 4, 5 boleh menang ni. Kalau calculation kami, dia kata Pakatan Harapan boleh menang 18 kerusi. Saya gelak Saya malah nak campur tangan masa tu bila saya dengar dia kata boleh menang 18 kerusi. Saya gelak je. Tapi yalah, kalau kita cakap kita kalah, nanti orang kata, Is tak baik kau cakap macam tu, Is kita kalah. Apa benda yang kita kalahnya? Kita kena cuba mengatakan kita menang. Tuan-tuan, saya tak larat nak cakap. Saya kata macam ni lah, kalau kita masuk padang nak main pun macam orang kalah, saya nak kata macam mana? Nak main pun nak macam orang kalah, kita nak kata macam mana? Dan masa ni baru kita nak panggil Rafizi balik. Tak payahlah, tak payah panggil Rafizi balik sebab ramai punasihat di sekeliling Datuk Seri yang mengatakan dia lebih bijak, dia pandai, dia tahu taktikal, dia tahu teknik. Bagilah. Sekarang dah terbukti kan, punasihat ini yang disebut oleh Rafizi, orang-orang di sekeliling Anwar dah disebut oleh Rafizi. Nak marah kami lagi ke? Sebelum ini bila Rafizi sebut, bila saya sebut, orang marah kan? Kalah lagi, kutuk kita lagi, marah lagi, kalah lagi. Sampai bila kita nak ulang benda ni? Tuan-tuan tahu tak kenapa kita menang pada PRU ke-14 lepas? Tuan-tuan tahu tak kenapa kita menang pada PRU ke-14 lepas? Rafizi. Tuan-tuan tahu tak kenapa kita kalah dalam pilihan raya negeri dan akan kalah dalam pilihan raya umum ni? Sebab tak ada Rafizi dan tak ada formula Rafizi. Saya bukan kata Rafizi tu hebat sangat, tak, tetapi dia ada formula untuk membawa kemenangan kepada kita. Tetapi kenapa kita tak boleh nak ambil, takkan kita tak panggil Rafizi? Kenapa Rafizi tak nak datang balik? Tuan-tuan, kalau dia datang balik pun kita nak dengar ke cakap Rafizi? Pimpinan nak dengar ke cakap Rafizi? Sebab ramai orang so-called bijak pandai, yang ke depan, yang kononnya pandai itu, pandai ini, tapi akhirnya pandainya datang meja dan datang meja makan. Dia tahu datang meeting-meeting makan, keluar meeting-meeting makan, kerja tak buat. Bukan kata makan tu salah lah kan, tapi maksudnya daripada segi taktikal tu tak ada. Taktikal itu tak ada. Dan akhirnya bila kita cuba nak terangkan, kita nak bagi tahu, kita nak cuba offer kita punya khidmat nasihat, kita pula kena. Lepas tu ada orang kata, kalau macam tu tak adalah bincang lah betul-betul, bincang lah. Tak bincang macam mana? Saya kata tuan-tuan, ni saya ni cerita pasal Sarawak lah. Ada yang kata saya, Is dah Melaka ni, Melaka ni dah kalah, tak apalah, kita fokus kepada Sarawak. Saya kata Sarawak kita kalah tuan-tuan. Sarawak tak boleh menang.
Belum masuk bertanding kau dah mengaku kalah Ais. Tak. Pilihan Raya Negeri Sarawak bila tuan-tuan? Ni hari ni 21. Esok lusa kita dah SPR akan buat pengumuman bila tarikh pilihan Raya Negeri Sarawak. Saya jangkakan 6 hari bulan. Hari penamaan calon. 6 hari bulan kes saya, kes jaya di mahkamah. So 6 hari bulan hari penamaan calon. Kalau nama saya tak naik, saya tak akan batalkan kes tu, saya bagi kes lah. Saya akan pergi Sarawak kemudian. Selepas kes tersebut, saya akan pergi, saya akan buat tour saya di Sarawak. Saya tak ada isu, saya akan balik. Saya ada masalah. Calon tak calon itu tak penting. Kemudian satu lagi saya nak bagi tahu. Nak masuk Sarawak, tanyalah saya. Macam juga saya masuk Langkawi ni, saya tak rendah je. Saya masuk Langkawi, saya tanya ketua cabang Langkawi. Saya masuk Batu Pahat, saya tanya ketua cabang Batu Pahat. Saya masuk di Negeri Sembilan, saya di Pilah, saya jumpa dengan penyelaras Mantin, penyelaras Seri Menanti. Nak tahu tentang Sarawak, tanya Iswarti. Saya bagi tahu anda, kenapa saya kata dia kalah. Ais belum bertanding dah menyerah kalah. Dia bukan menyerah kalah, tuan-tuan. Saya kata 2 campur 2 takkan pernah jadi 5. 2 campur 2 akan jadi 4. Nak menang itu dia ada formula, dan formula itu kita kena laksanakan 2 tahun lepas, bukan 2 minggu sebelum nak penamaan calon. Tapi kalau kita menang kalau kita menang Alhamdulillah lah. Tapi kalau kita kalah, selalu saya cakap betul kan. Dan selalunya saya betul. Malas nak cakap macam tu, tapi nak buat macam mana? So apa formula kemenangannya Sepatutnya tanya soalan tu 2 tahun lepas, bukan sekarang. Sekarang ni saya kata just make do, lawan je, make sure tak hilang deposit. Itu dah pun dah cukup dah. Bagi saya itu dah cukup dah.